Kan 2 hari lepas ada ustaz dari Kelantan. Kontroversi statement dia, dia kata, kalau Rasulullah pergi kanan, Tok Guru pergi kiri, hamba pergi kiri lagi. Oh, mana boleh macam itu? Kita ikut Rasulullah ke ikut Tok Guru? Kan? Rasulullah dah ke kanan, semata-mata kerana Tok Guru ke kiri, kita ke kiri. Itu betul macam tu. Kena faham. Percakapan ini kalau salah faham, jadi batil. Kalau betul faham, itu hakikat dia. Okay. Kalau kefahamannya memang mendahulukan taksub kepada guru, walaupun jelas-jelas bercanggah dengan Nabi SAW, itu hukumnya haram. Berdosa besar. Tinggal Nabi semata-mata taksub pada orang lain. Tak boleh. Contoh, Nabi SAW bersabda, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah larang ziarah kubur. Sebab dulu kamu ziarah kubur meratap lah apa-apa semua aku larang. Sekarang dah bagus dah. Sekarang ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni mengingatkan pada akhirat. Siapa yang suruh ziarah kubur? Nabi SAW. Makam Nabi kubur atau tidak? Ya kubur. Berarti ziarah makam Nabi disuruh oleh Nabi. Bila disuruh oleh Nabi, ada pahala atau tidak? Ada pahala. Kalau tak wajib pun sunat. Maka orang yang dekat dengan kubur Nabi, ya ziarah. Orang yang jauh macam dia Malaysia ni, nak ziarah kubur Nabi, nak kena buat apa dulu? Kena musafir. Sebab jauh. Maka musafir itu musafir sunat. Kerana nak buat benda sunat. Kalau musafir haji, ia wajib. Kerana nak buat benda wajib. Lil wasaili hukumul maqasid. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah keliru. Dalam bab ini, dia mengharamkan musafir dengan niat nak ziarah makam Nabi SAW. Kerana salah faham hadis Nabi, la tushaddur rihal illa ila salas masajid. Kecuali pada 3 masjid. Hanya 3 masjid boleh musafir. Makam Nabi bukan masjid. Habis, musafir menuntut ilmu haram. Musafir nak pergi kahwin haram. Musafir nak ziarah kawan haram. Tidak ada ulama yang faham begitu. Ulama lain semua faham, tak perlu nak susah-susah musafir ke masjid-masjid, kerana masjid mana pun sama je. Tahiyyat masjidnya sama, iktikafnya sama, kecuali 3 masjid ni special. Masjidil Haram seumpama 100,000 kali sembahyang di tempat lain. Masjid Nabawi seumpama 1,000 kali, Masjidil Aqsa seumpama 500 kali. Kalau musafir pun berbalik. Tiba-tiba Wahabi taksub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah sampai sekarang berfatwa haram musafir dengan niat nak ziarah makam Nabi SAW. Maka inilah ibaratnya Nabi ke kanan, ikut Tok Guru ke kiri. Ini tak betul. Sama juga Wahabi mengharamkan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Bercanggah dengan amalan Nabi dan bercanggah dengan kefahaman sahabat. Nabi SAW pernah bertawasul dengan orang mati. Nabi SAW berdoa kepada Allah ketika ibu kepada Saidina Ali karamallahu wajhah meninggal dunia, Fatimah binti Asad radhiyallahu anha meninggal dunia, yang Nabi anggap seperti ibu sendiri. Memang kan Nabi dibeli oleh Abu Talib. Maka isteri Abu Talib seperti ibu baginda. Jadi apabila mengebumikan Sayyidatina Fatimah binti Asad, Nabi berdoa, Allahumma bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak nabimu, iaitu hak Nabi sendiri, dan nabi-nabi sebelum daripadaku, tidakkah nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia? Berarti tawasul dengan orang mati tak ada masalah. Kerana tawasul bukan apa-apa, hanya meminta kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang Allah kasih. Nama Allah yang agung, misalnya kita sebut, amal-amal soleh misalnya kita sebut, orang-orang soleh misalnya kita sebut. Habis ada beza ke orang soleh hidup dengan mati? Tetap dia soleh. Adakah Nabi ketika hidup mulia, selepas Nabi wafat, Nabi sudah tidak mulia di sisi Allah? Tak mungkin. Makanya sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa tawasul supaya orang lelaki itu bertawasul dengan Nabi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maknanya lama selepas Nabi wafat, sahabat faham tak ada masalah. Doa tawasul dengan Nabi boleh. Tiba-tiba Wahabi ta'assub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah mengharamkan tawasul dengan orang mati. Ini namanya Nabi ke kanan, Wahabi ke kiri. Jangan. Ini ta'assub Tok Guru namanya. Tetapi kalau kita faham Nabi begini, tapi ulama faham Nabi berbeza, kita nak dahulukan kefahaman kita atau kefahaman ulama? Ini logik yang berbeza. Sebagai contoh, Nabi SAW apabila diminta menetapkan harga siling, sebab masa itu harga barang melonjak naik. Ada sahabat jumpa Nabi, Sa'ir ya Rasulullah, tetapkanlah harga Rasulullah, tak tahan harga barang naik.
Nabi SAW decline, Nabi tak mahu. Allahu wal musa'ir. Allah yang tetapkan harga, yakni Allah tentukan hujan kemarau, kalau hasil kurang, permintaan tinggi, harga naik. Kan itu teori demand and supply. Kenapa Nabi SAW tak nak? Kerana zalimlah pada peniaga. Peniaga susah nak dapat barang. Tiba-tiba kamu paksa dia jual murah, dia tak reda. Jadi Nabi tak mau. Nabi ke kanan. Tiba-tiba, selepas daripada itu, ulama berfatwa bahawa pemerintah boleh bahkan wajib menetapkan harga siling. Ulama ke kiri. Kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Of course ikut Nabi. Tetapi berdasarkan kefahaman ulama. Ulama faham bahawa Nabi SAW tak nak tetapkan harga siling kerana zalim. Di zaman ulama berfatwa, apa yang berlaku bukan kenaikan secara natural, tetapi pedagang-pedagang menjadi tamak. Pertama, apa yang mereka buat? Mereka monopolize the market. Mereka jadi sole distributor. Produk-produk keperluan, katakan kalau negara kita ni beras lah. Kalau tempat lain mungkin gandum. Ini produk keperluan. Lalu, bila mereka jadi sole distributor, orang tak boleh dapat barang kecuali melalui mereka, mereka naikkan harga sesuka hati. Kalau tak jadi sole distributor, orang beli dengan orang lain. Kau naik harga, aku beli dengan tokek lain, apa masalah? Ini zalim atau tidak? Zalim. Jadi ulama faham. Nabi SAW yang zahirnya ke kanan itu kerana nak mengelakkan kezaliman. Yang pada ketika itu ada di sebelah kiri. Maka sekarang kezaliman ada sebelah kanan, iaitu di pihak penjual. Maka kita ke kiri untuk mengelakkan kezaliman yang akan berlaku kalau kita tidak tetapkan harga siling. Cantik tak? Cantik. Ikut Nabi sebenarnya, tapi mengikut kefahaman para ulama. Kita lihat Nabi SAW ke kanan. Apa dia? Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 wanita dalam satu masa. Itu sabit, tak ada ragu-ragu. Tapi ulama faham macam mana? Bahawa kahwin lebih pada 4 dalam satu masa ni khususiyah Nabi. Ini khusus untuk Nabi saja. Orang lain paling ramai pun 4 paling ramai. Rata-rata kita ni muwahhidun. Orang dia bertauhid dalam bab berbini. Seorang aja. Tak teringin ke bang? Bukan tak teringin. Habis takut bini? Bukan juga, bini tak takut kat aku. Itu kan masalah. Tapi tak ada masalah. Kerana hakikatnya ulama ini mengambil daripada kefahaman Quran dan hadis. Nampak Nabi ke kanan, kahwin lebih daripada 4 orang. Tapi kefahaman perbuatan Nabi adalah ke kiri. Iaitu, itu hanya khusus untuk Nabi, untuk orang lain tak boleh lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Kalau faham begitu, tak kecoh. Kalau yang pertama tadi batil. Semata-mata Tok Guru berfatwa, terang-terang bercanggah dengan pegangan Nabi, terang-terang bercanggah dengan pegangan salafus soleh. Oleh kerana Tok Guru yang kita idolakan berpegang begitu, maka kita tinggalkan Nabi, itu memang jelas batil.